tesis dia untuk mendapat profesor di UKM, telah menyatakan dalam kajian dia selama hampir 20 tahun atau lebih itu, daripada tahun 78 tak silap saya, dalam sebuah buku yang tulis, dia kata ada dua perkara, dua sebab kenapa ilmu tasawuf ini menjadi ilmu yang dianggap macam malu sekarang, dan ada kecenderungan kelompok yang menolak tasawuf. Sampai ada yang kata dia kotor macam ayat cak, tak gitu. Akhirnya dia diharamkan datang ke Selangor. Jadi kenapa jadi begini? Profesor Dr. Zakaria Mustafa mengatakan bahawa ada dua sebab. Sebab pertama adalah tidak ada silibus di sekolah. Sama ada di sekolah menengah, di universiti sekalipun, terhatta orang yang mendalami bidang pengajian Islam sekalipun, sama ada usuluddin, sama ada fiqh, sama ada tafsir, hadis dan sebagainya, tak ada dalam silibus. Itu sebab pertama. Kecuali sekarang kalau tuan ada anak-anak atau adik-adik yang nak belajar tasawuf, boleh pergi ke Universiti Islam Selangor, Kuit. Di situ ada satu syu'bah ilmu tasawuf, dan di bawah usuluddin ada syu'bah tasawuf. Di bawah dekannya baru dapat PhD baru ni Dr. Hamidul. Dr. Hamidul merupakan dekan untuk fakulti pengajian tasawuf. Baru ada. Dulu tidak ada. Bila tidak ada, maka timbul faktor yang kedua, kata Profesor Mustafa, bahawa orang-orang yang dulu pengajian Islam ini, apabila dia tidak ada pengajian secara khusus tentang tasawuf, dia keluar dalam masyarakat, dia menjadi orang besar, sama ada jadi mufti, jadi qadi, jadi penceramah, jadi sebagainya, dia tidak mempunyai pengetahuan tentang ini. Masyarakat ada yang belajar ini di pondok-pondok ataupun di kampung-kampung. Bila bertanya, kecenderungan sebahagian daripada ustaz yang menjawab bahawa tarikat atau tasawuf ini tidak ada di dalam Islam. Bila orang agama bercakap dan mempunyai otoriti, maka orang akan lebih percaya berbanding saya yang sebagai penceramah bebas yang bercakap. Tetapi kita lihat seorang yang ditanya oleh Jibril, ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu sampai kepada makam, kamu boleh melihat kepada sesuatu yang lain yang dianggap seolah-olah. Seperti kita kata kalau kita tengok kepada anak, seolah-olah kita tengok bapa dia. Nah, kita tengok kepada seseorang, kita kata, wah, Pak Cik tengok kau, Pak Cik ingat ke bapa kau. Macam Pak Cik tengok bapa kau. Jadi kau bukan bapa kau, kau adalah anak. Jadi seolah-olah di sana menunjukkan kepada kita bahawa ada sesuatu yang perlu kita tengok, perlu kita faham, yang menunjukkan seolah-olah kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belum sampai ke makam yang disebut oleh ahli al-tasawuf sebagai makam ma'rifat. Man arafallahu, kata Abu Bakar, bila orang bertanya kepada dia, bagaimana kaifa ta'rifullah, bagaimana kamu kenal Allah? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku mengenal Allah, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah dengan Allah itu sendiri menunjukkan diri dia kepadaku. Itu dikatakan hakikat ma'rifat dan hakikat dan muwahhidi. Mana peringkat paling tinggi sekali dalam peringkat ma'rifat kepada Allah. Ada yang bil qalbi, ada yang bil aqli, ada yang bil apa? Kalau bil nafsi itu semua tak boleh pakai. Tapi kalau bil aqli paling kurang, bil qalbi sorry. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah. Peringkat-peringkat pengajian kita dalam ilmu tasawuf. Maka bila begitu sekarang mula timbul setelah resolusi yang diadakan pada tahun 2013 di Masjid Shah Alam. Pada ketika itu berlaku satu simposium Nusantara, tasawuf tarikat Nusantara. Kebetulan saya ditugaskan untuk menyampaikan satu kisah kerja pemikiran Wali Songo. Bagaimana Wali Songo mengislamkan orang-orang Hindu di Jawa, tanah Jawa. Jadi Wali Songo itu Wali 9 maksudnya dia macam satu persatuan 9 orang wali yang dihantar oleh Khalifah Utsmaniyah pada ketika itu, kerana dilihat, ditanya di Nusantara ini apa agama yang ada. Lalu disampaikan kepada dia ada dua agama besar, satu Hindu di Pulau Jawa, satu lagi Buddha di Langkat Utara. Angkat suka yang apa kumpulan tiga beradik itu buat kita. Jadi itu agama Buddha, iaitu di utara Kedah itu, dan di Jawa, tanah Jawa orang beragama Hindu. Lalu dihantar ketuanya
Syekh Abdul Rahman dengan beberapa orang lagi yang nama di Indonesia lalu ditukar dengan Sunan. Jadi Sunan itu masih guru dalam bahasa Jawa. Asalnya mereka ini adalah ulama-ulama yang merupakan seorang ahli tasawuf yang dihantar oleh kerajaan Bani Uthmaniyah untuk mengislamkan orang Hindu yang berada di tanah Jawa. Jadi mereka datang dengan berbagai keramat yang ada, sehingga kalau kita tengok secara Wali Songo ini ada orang yang menentang dia di Pulau Jawa itu yang hebat ilmu hitamnya boleh masuk dalam tanah, keluar balik nak lawan, nak bunuh Sunan Empek ataupun Sunan Bonang yang duduk di atas gunung itu, tapi dia boleh lawan dengan keramat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah perkembangan kita lihat sama ada di Nusantara kita di utara itu Petani, Aceh dan juga di Indonesia yang lain. Sebenarnya Islam itu datang pada mereka awal berserta dengan peramalan tasawuf tadi. Tetapi oleh kerana tasawuf ini bukan suatu ilmu yang senang, yang kalau orang tidak mempunyai asas boleh belajar, maka akhirnya banyak fitnah yang timbul daripada murid-murid yang bercerita. Akhirnya mereka belajar secara diam-diam kepada kelompok-kelompok tertentu yang minat, yang boleh faham saja, yang tak faham ataupun orang yang tak berapa jadi akal dia tidak ada. Kerana ini pernah satu soalan ditanya pada tulis datang ditanya, kenapa agak eksklusif ilmu tasawuf ini? Saya jawab, bukan eksklusif, ilmu tasawuf ini tidak eksklusif, cuma orang tak berani nak belajar. Kerana cerita-cerita di luar mengatakan sesat dan sebagainya. Sedangkan ilmu tasawuf ini ilmu yang, apa kata Abu Hurairah, aku diberi 2 karung ilmu oleh Nabi SAW. Satu untuk aku sampaikan dan satu untuk aku simpan. Kerana kalau aku dedahkan ini, nescaya manusia akan mengajarku orang pembawa ajaran sesat dan penyembah berhala. Dan begitulah dalam kitab ini pun ada dalam mukadimah ini yang disebut oleh Zainal Abidin, iaitu cucu kepada Sayyidina Ali, anak kepada Husain, iaitu Zainal Abidin. Dia mengatakan bahawa inilah aku min ilmi jawahir, sesungguhnya aku menyembunyikan daripada ilmu ini ialah permata-permatanya yang aku simpan, maknanya tak disampaikan. Kaila yurada satu jahil ayustinuna, supaya orang-orang jahil yang melihat mendengar ilmu ini mereka akan memfitnah, tidak memfitnah. Sebab itu disembunyikan ini kepada orang-orang lain. Waqad taqaddama fi hadha Abu Hasan ila Husain wa waqa qablahu al-Hasan. Sesungguhnya mereka ini mendapat, terdahulu daripada mereka ini mendapat wasiat ini daripada Abu Hasan, iaitu bapa dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kepada disampaikan kepada Sayyidina Husain, kemudian Husain sampai kepada Sayyidina Ali. Ini yang didapat. Maka dalam sebuah hadis sahih menyatakan bahawa Nabi telah mengajar Sayyidina Ali suatu zikir yang khusus. Ini persoalan kita tarikat, kenapa mesti zikir secara tarikat, kenapa tak boleh kita berzikir macam biasa? Sebenarnya dua-dua betul, yang biasa pun betul, yang secara tarikat pun betul. Yang biasa ini memang diajar secara umum kepada orang Islam yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Itu banyak zikir-zikir yang kita boleh amal. Itu betul. Kemudian ada yang diajar secara khusus kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam sejarah Sayyidina Nabi mengatakan, ya Aliyu alaikum bidawam dzikri, wahai Ali, kamu mesti sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jawab Sayyidina Ali, kulluna yazkurullah, ya Rasulullah, semua manusia sudah pun berzikir. Dengan maksud Sayyidina Ali merujuk kepada sembahyang, puasa, zakat, haji. Nah, itu semua kan sudah zikir. Maka lalu Nabi mengajar, ilmi aina, pejam mata kamu, wa alfi syafatin, rapatkan bibir kamu, wa ala lisan, dan tongkatlah lidah kamu ke langit-langit, wa qul, sebut Allah, Allah, Allah. Maka ada seorang baik Bashar al-Liza telah menulis dalam, dia buat tesis PhD dia berkaitan dengan zikir Allah, Allah, Allah. Jadi tuan-tuan boleh beli buku tu baca supaya dia faham. Dan diajarkan Nabi kepada Sayyidina Ali secara khusus, dan ini diperturunkan Sayyidina Ali kepada Husain dan juga kepada Sayyidina Ali cucu dia, berterusan sampailah kepada sekarang. Sebahagian diamalkan oleh hadis-hadis dan sebagainya. Ini merupakan sanad di dalam ilmu tasawuf, yang kalau kita mengaji hadis, mereka kami ini sanad apabila kita kata sanad hadis. Sebab hadis mesti ada sanad, mesti ada matan dan mesti ada rawi. Maka dalam ilmu tasawuf dia mesti ada silsilah
lagi adalah kita merujuk kepada guru mursyid yang disebut di dalam surah Kahfi ayat 17. Surah Kahfi surah 18. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang Tuhan nak bagi hidayah, dia akan dapat petunjuk. Siapa yang Tuhan nak sesatkan, maka sama sekali Tuhan tidak akan pertemukan dia dengan seorang guru yang bersifat wali yang mursyida, seorang wali yang bersifat mursyid. Maka timbul istilah mursyid ini dari sudut tasawuf dan juga dari sudut ilmu fiqh. Ya. Ada juga dipakai dalam diri, umpamanya Ustaz Hasan Al-Hafiz Pidu. Jadi dia kata mursyid. Diguna nama mursyid dengan maksud dari sudut bahasa, mursyid ialah pembimbing ataupun facilitator. Tetapi dalam ilmu tasawuf, mursyid ini lebih khusus, iaitu mereka yang boleh membimbing zikrullah, boleh membimbing murid-muridnya ke arah menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kaifiat yang diterima daripada guru-guru sebelumnya. Maka itu dikatakan silsilah yang sama dengan maksud sanad dalam ilmu hadis. Seterusnya dikatakan jauh hari ini lau abu bihi laki lagi anta mimman ya'budul wasana. Jadi kata Sayyidina Abidin, sekiranya kerana kadang-kadang ada jawab ilmu yang kalau aku buka, saya akan dikatakan orang kepada aku ini penyembah berhala. Walau tahal rijalul muslimuna kami yarawna asbaha ma ya'tunahu hasana. Lalu orang akan menghalalkan darahku dan aku akan dibunuh oleh orang Islam. Ini ilmu apa? Ilmu yang tersembunyi. Yang Allah Ta'ala sendiri dalam melalui hadis Qudsi menyatakan, inni kanzan makhfiyah fa idza aradtu an fa idza uhibbu an u'rifani fa khalaqtu khalqa. Aku adalah khazanah yang tersembunyi. Apabila aku suka manusia kenal aku, lalu aku cipta manusia. Itu kalau kita balik kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk kenal Tuhan. Yang dulu itu sembah Tuhan. Ibn Abbas menafsirkan liya'rifun, dengan maksud kita mesti kenal Tuhan. Kalau kita sembah Tuhan, kita tak kenal Tuhan, maka sembahan kita itu menjadi sia-sia. Dalam kita semayang, maka kadang-kadang kita akan lalai. Kita tidak sebenar hati kita itu tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita memikirkan benda-benda lain. Memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi yang bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain itu, ilmu tasawuf ini telah diketahui bahawa ilmu yang merupakan ilmu yang sangat penting. Sehingga kan para ulama mengatakan kalau kita sudah selesai ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah yang patut kita tuntut adalah ilmu tasawuf. Kerana ia ilmu yang berkaitan dengan hati, membentuk jiwa kita menjadi manusia yang kalau semaya yang kosong, kalau bagi sedekahnya mesti ikhlas, kalau tolong orang bukan bermuka-muka, dan apa saja kita buat kita boleh menghindari. Bukan kita menjadi manusia-manusia yang seperti disebut dalam surah Al-Hujurat, suka mengumpat, suka menguji dan sebagainya. La yasfarqamu min qawmin asa yakuna khairan minhum wa la nisa'u min nisa'in asa yakuna khairan minhum wa la tanmidu anfusakum wa la tanazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kemudian ayat 12 disambung, iaitu ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Ini adalah akhlak yang disebut dalam kitab ini, bahawa kita tidak boleh mempersendakan satu kaum, kerana boleh jadi kaum yang kita persendar itu lebih baik pada kita. Begitu juga wanita, tidak boleh mempersendakan wanita lain, kerana boleh jadi wanita itu lebih baik daripada dia. Jadi ada perbezaan. Orang laki-laki tersebut la yasfal qaumun min qaumin. Kerana orang laki-laki sifat dia kalau dia suka mengintip, dia suka bersendak, dia angkat puak tu, kaum tu, orang negeri tu, dia main puak. Itu orang laki-laki, kebiasaannya gitu. Dia bawa semua. Orang perempuan dia lebih spesifik. Kau tahu si Mina? Mina itu kalau dia boleh itu, aja tu. Yang lain pun pasang memang. Dah, kawan tu cerita tu ni. Itu dia kebiasaan. Pasal nisa'u min nisa'in, dia mengumpat spesifik kepada satu kali. Cipta, betul tahu cipta. Ini dua, dia tak ada dua cipta. Nanti malu sini. Dan dia belum punya lagi.
Dan nanti kita kepada tolong ini lah. Dapat tidak? Belum. Anda lupa. Ada orang lagi. Tak mengumpat lagi. Dan jangan kita mengejek diri kita sendiri. Dengan maksud apa? Kita mengejek orang lain. Kau ni apa dah? Boleh belah. Orang lain berkata, kau pun sama. Boleh belah. Kita ejek orang kejek kita. Kita panggil orang tak baik, si bongkok dari kuah tu. Tengok kawan tu rambut tak cukup, si botak datang lah. Nah, padahal kawan tu saja, nanti dia percaya buat doyok, ambil sapu minyak, tumbuh balik. Hilang pula pasal dia, kita kata si doyok pula. Macam-macam. Nah, ini perkara biasa di situ. Dan itu merupakan dosa. Kemudian ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhann. Jauhlah kamu daripada kebanyakan sakwa sangka. Tuan ini sakwa sangka. Kerana apa? Sebahagian daripada sakwa sangka itu merupakan dosa ismu. Wala tajassasu. Jangan kamu menyimpan-nyimpan. Maknanya kamu mencari-cari salah orang lain. Jika saya mengajar di NFC, saya sebut kawan jaga-jaga. Jangan kita cari kita yang nak buka hukum ataupun kejahatan orang lain. Sampai masa nanti Allah Ta'ala buka pula hukum kita. Jadi kita wartawan kadang-kadang dia bertanya, suka dia tanya soalan-soalan yang menimbulkan kontroversi. Dia ditanya orang ni, nanti dia ditanya apa, dia tanya Anzalna, kau macam mana gini-gini dengan apa, dia taruh dia ni tak boleh dia terkolam tu, dan juga dia terkolam bubuk Fauzi. Ini tak beritahu. Ini semasa ayo pula lebih-lebih. Bergaduh masuk dalam kolom. Kerana apa? Wartawan pergi tanya, beritahu ini, wartawan pergi tanya Anzalna. Dah, ada. Lepas tu kita tanya orang itu, Anzalna kata begini. Ada Anzalna sana ada saja ada. Kuputih. Ada saja dia. Pergi tanya orang itu, akhirnya berada kawan tu. Bubuk, jatuh kolom. Tak jadi pengambaran. Baca. Kena buang salah seorang. Diganti dengan heroin lain. Dia apa? Dia kata memang wartawan itu sah. Mana tu wartawan dia buat dosa hari itu. Nah, dia mencari benda-benda yang agak kontroversi untuk melakukan suatu kampanye. Kadang-kadang benda itu belum apa-apa lagi. Tidak kita dalam soalan. Pasti dia tanya kawan lagi. Kawan lagi itu pun jawab komen. Dia kata apa komen tuan? Kawan tu kata gini. Dia tanya mana ibu. Dia kata tak betul. Memang kata no comment. Lama-lama emak pula tahu pula juga kau dia cara dia tak ada dua-dua orang dengan ini juga. Padahal tu mau dua-dua maka tu boleh kau. Ini kerja-kerja kita kata orang yang saja jatuh ialah orang baik, jatuh orang yang menyepai. Maknanya mencari salah orang. Kemudian wala yaqba'dukum ba'da. Jangan kamu menceritakan, mengumpat sebahagian kamu dengan sebahagian lain. Sebab sebelum mengumpat, kalau kita dah ayat ini urusannya dia, sebelum orang itu mengumpat, dia mesti cari dulu apa bahan kita. Kenapa dia nak cari buruk orang? Kerana dia ada sakwa sangka. Ajar ayat ini kepada satu orang, maka dia mula cari apa salah orang. Kadang-kadang kita pakai baju betul lah. Baju putih tai merah, dia kata Allah tak nak sabar. Dia tuan gelap pakai tai merah. Aduh, macam kerana dia nak mencari salah. Kalau tu esok pakai tai biru pula Allah sama tak benar. Lepas tu pakai tai putih, macam pakai warna putih. Lepas tu pakai tai batik, dia tak pakai lah batik, nyom dan pakai batik. Dah. Jadi orang yang punya niat tak baik, ada sakwa sangka kepada orang lain, dia mula cari salah. Bila dia jumpa, dia akan mula komplain. Dia akan bercakap. Ini proses ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak tahu benda ini adalah berarti ilmu tasawuf. Bila kita belajar bahawa tasawuf dia menjaga hati. Setiap makan minum kita, cakap kita. Nabi kata jangan kau matikan. Al-farqu baina hayyun wal mayyit dia zikr. Apa-apa. Perbezaan orang mati dengan orang hidup ialah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebut zikir Al-Quran wa zikran katsiran. Ingatlah kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Kerana dalam ilmu tasawuf ni, dia nak mendidik kita dengan diberi amalan zikrullah. Supaya dengan zikrullah ini, kita ingat Tuhan, nanti Tuhan ingat kita. Dan Tuhan akan bantu kita. Dan zikir ini bukan saja kita menyebut nama Tuhan. Itu yang kebanyakan disebut zikir. Tetapi ada maksud-maksud lain lagi di sebalik itu.
Umpamanya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingat. Majlis ilmu juga merupakan majlis zikir. Tuan-tuan duduk sini, dengan saya cakap 40 minit atau 1 jam, maka kita berada dalam majlis zikrullah. Yang Nabi kata, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila kamu melalui taman-taman surga, hendaklah kamu segera masuk. Faqila ya Rasulullah, ma hiya riyadil jannah? Qala hilatu dzikri. Yaitu halaqah, apa itu taman surga? Halaqah kelompok orang yang duduk berlengkah, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu secara khusus. Umumnya majlis ilmu juga termasuk di dalam taman surga. Satu. Yang kedua, zikir juga memberi masuk Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan az-zikra dan akulah yang menjaganya. Jadi az-zikra itu memberi masuk Al-Quran. Kita baca Quran, kita tengok terjemahan atau kita dengar orang baca, bermakna kita sedang berzikir kepada Allah Taala. Begitu juga yang ketiga, zikir dengan maksud sembahyang. Dalam surah Taha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dirikan sembahyang sebagai mengingatku. Begitu juga sembahyang dalam surah Al-Jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Segeralah kamu mengingat Allah. Wa zarul bait, dan tinggalkan jual beli. Orang azan, stop. Dengan tak rokok, buang. Dengan makan cokodok, berhenti. Dengan minum air cendol, stop. Naik. Fas'au ila dzikrillah. Tapi sebaliknya, kalau tempat saya di Setiawang saya tu, kalau kita lambat, kita selalu orang azan, dia baru semua order cendol. Cendol 2 orang, tak orang azan ni. Tengah azan, tutup pun dia duduk cendol lagi. Ambil tak rokok. Tak, lepas tu Allah baru dia naik. Ini kalau sebut, mana pula orang tak rokok ni. Aku betul-betul kata, mufti wilayah dan fatwa kebangsaan kata, haram kan? Ada rokok elektronik, rokok biasa. Kan dulu ulama katakan makruh. Yang makruh tu rokok datuk nenek kita minum, makan. Nenek kita dia dekat sebelah ni. Dia kumpul-kumpul tembakau dia dekat sebelah ni. Ada juga. Bapak kita, datuk kita, dia gulung dengan daun nipah. Tembakau yang betul-betul, yang daun tembakau dijemur, dia panggil, kalau Kelantan panggil bakar barat. Bakar barat ni dia pergi sebelah saya. Dia tolong. Itu tak ada nikotin, tak ada apa. Sekarang dengan lambuk kacanya, dengan nikotinnya, dengan ubat nyamuknya, katanya semua dimasuk dalam rokok itu. Baik itu fatwa sekarang berubah daripada makruh dulu kepada haram. Jadi bayangkan, kalau kita nak pergi semayang, kita baru lepas rokok, paling-paling komo. Lepas kita pergi semayang, Allahu Akbar. Wangi tak keluar. Baru kita melakukan benda yang haram, lepas tu kita pergi semayang. Rasa-rasa tuan terima semayang kita. Okey. Ayat sedikit ni. Lu fikirlah sendiri. Kalau tinggal mengambil tidak. Tak mau bagi hukum. Itu mufti yang bukan bagi hukum. Jadi ini dikatakan ilmu. Tasawuf ini satu ilmu yang nak membentuk diri kita. Kita dah belajar fiqh, kita tahu cara semayang. Tapi bagaimana semayang sunat khusyuk? Kita tahu bahawa sedekah itu sunat, zakat itu wajib. Tapi bagaimana nak bagi supaya tidak riak? Kalau semayang, kita tengok dalam Quran disebut banyak kan. Wailul musallin, masuk neraka bagi orang yang semayang. Maka ada maksud kata kalau itu baik tak ada semayang. Semayang masuk neraka, tak semayang masuk neraka, baik tak ada semayang. Kalau tak semayang, confirm neraka. Kalau semayang tak khusyuk, belum tahu lagi. Al-falqu bainal mu'min wal kafir fi shalah. Perbezaan antara orang kafir dengan orang mukmin semayang. Jadi kalau tak semayang, bahaya. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa yang meninggalkan semayang dengan sengaja, kufur yang nyata. Jadi semayang wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada semayang lagi, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila salat qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik mereka cuba nak tipu Allah, tetapi sebenarnya mereka tertipu dengan diri sendiri. Macam mana? Idza qamu ila salat, bila dia bangun untuk sembahyang, qamu kusala. Dia bangun dalam keadaan marah. Ini adalah duduk berdiri itu. Gitu dia cakap. Kadang pegang tangan begitu dia. Kadang-kadang dia angkut telur dia. Takut jatuh. Dia masa takut Allah Allah. Terus pagi dia. Dia buat keadaan-keadaan. Pasal
dia tidak belajar dengan cara betul-betul macam mana nak mendirikan sembahyang itu. Jika kaum ila salat, kaum salat, yura'una nas, nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Mula-mula dia ada orang masuk, Pak Muka masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Muka bertemu, bagus dan bagus. Tak sia-sia. Pak Muka keluar, Allah SWT. Allah SWT. Nah, dia melindungi keadaan. Dia tengok orang sifat munafik ini, ada tak mereka. Kita pergi surau, kita pakai makanan. Kita duduk di rumah, kita pakai makanan. Kadang-kadang kalau kat kampung dulu, dia mestilah kain atas besar. Tinggal pun tak pakai. Nah, pasal apa? Dia belajar fiqh. Fiqhnya kata, aurat antara lutut dengan pusat. So dia tutup. Dia pakai sarung atas pusat, bawah pada lutut. So clear dari segi fiqhnya. Tetapi kerana dia tidak belajar tasawuf, bahawa bagaimana kamu boleh mengajak Allah Subhanahu Wa Taala yang Maliki Yaumiddin itu dalam keadaan melengging begitu je, tunjuk body. Kalau body macam The Rock, John Cena, okey juga. Ini macam cuma kering. Nah, tak ada ketul langsung. Antum pakai ketul depan satu je. Bukan step one mountain, satu bukit ke depan, PJC. Tiba-tiba Allah tak boleh kebiak pun tak cukup. Banyak kepada tadi baru lepas rokok. Kita boleh tiga. Boleh lepas rokok. Belum tidak pun tak cukup. Tak pakai odoronok pun. Baru lepas menebat. Tiba-tiba naik pakai sarung ambil semayang dan buku 4 tu. Nak ambil dah tu. Allah Akbar. Rasa-rasa Tuhan terima tak? Kita sendiri pun kalau kita dah tak payah jadi Tuhan lah. Kita jadi bos. Kita jadi bos. Datanglah pergi kita suka membunuh. Dengan kaitan itu. Bos. Angkat ni senduk kecil ni. Bos. Kecil bos. RM20. Nak makan tengah hari. Apa kita ada? Pergi mandi tu. Pakai baju apa semua tu. Walaupun tak pakai polo pun tak apa. Kalau pakai polo kadang-kadang dia pula kan. Kita tengok orang pakai polo. Dia pakai seluar pendek. Pakai stokin. Pakai kasut. Dia pakai polo. Polo yang kat collar tu. Tak ada tunjuk polo. Ori ni. Kalau yang tak ori tak naik dia. Angkat pun jatuh. Itu yang tak ori tu. Kalau yang ori tu, kalau 200 lebih tu, dia angkat tu memang naik. Kita tengok belakang apa? Polo. Memang seorang polo. Itu riak yang ada. Tunjuk polo. Macam orang tak tahu tak. Pada belang tu orang tahu dah. Trademark dia polo itu. Ada orang naik untuk dengan kayu. Kita tahu polo. Tapi dia angkat juga. Kau ada. Kata dia. Tak ada. Jadi nak membersihkan hati supaya dalam kita melaksanakan syariat, puasa, sembahyang, haji, kita bermuamalah, kita berkawan, cakap dan semuanya diajar Nabi. Di dalam kita banyak sekali menyatakan adab makan dan sebagainya, cara makan. La tamutal quluba bi kasrati ta'am wa syarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan sebab banyak makan dan banyak minum. Jadi jangan makan banyak. Baik itu kita tahu 1/3 jadi kita makan. Tapi kita 1/3 itu baru hilang apa? Tinggal lagi baru nak kenyang. Tinggal lagi baru kenyang. Kata dia. Padahal kalau itu dah masuk bahagian udara, penuh dah bagian makan. Ini benda-benda yang boleh mematikan hati kita. Bila hati kita mati, bagaimana kita nak mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam hidup semayang pun otomatik akan dijalankan. Kerana bila kita kenyang, nanti kata saluran darah kita akan terbuka lebih besar. Inna syaitan yajri majriyatan. Syaitan akan mengalir mengikut aliran darah kita. Pada yibuha bil ju'i wal atas. Maka sempitkan dia dengan lapar dan dahaga. So kalau kita kenyang, kita buka air 3 lane untuk syaitan berlombor dia. Satu naik Ferrari, Lamborghini, satu lagi GTR. Berlombor dia daripada otak pergi ke jantung turun ke seluruh badan. Maka lalailah kita banyak. Pasal apa? Kita buka air. Bulan puasa cuba tengok. Kita tutup air dengan 1 lane. Itu pun sebelah je. Sebelah lagi tutup. Sana datang, sini berhenti. Sini datang, sana berhenti. Itu yang kita bulan puasa ni je. Tapi kalau ada juga buat jahat, itu dia sendiri syaitan lah. Syaitan dah kena ikat. Tapi jahat juga dia. Mengumpat orang juga. Mana dia sendiri syaitan. Tuan dalam diri
kita Allah Ta'ala menjadikan ada seekor syaitan. Mungkin tak perasan. Kita baca Qul a'udzu birabbil min syarri waswasi al-khannas. Jadi al-khannas itu nama seekor syaitan duduk di dalam hati kita, yang Nabi kata dia belik hati kita seperti belalai gajah. Dia akan duduk situ mewaswaskan kita selama kita tidak ingat Tuhan. Bila kita berzikir ingat kepada Tuhan, dia akan lari. Lepas tu kita tak ingat, dia datang lagi. Begitulah bergilir-gilir. Seumpama katak menjelir lidah. Bila serangga datang, dia berjelir. Dapat saya. Kita lupa Tuhan, dia pun belik hati kita. Kita ingat Tuhan, dia keluar. Ini sifat syaitan. Maka sebab itu Nabi menyuruh Sayyidina Ali tadi, dalam berzikir, sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Kerana tak nak bagikan syaitan duduk di situ. Dan kita kena halau dia dengan cara kita berzikir dengan kalimah la ilaha illallah nafi isbat. Ini dalam syaitan dia ajar bagaimana zikir nafi isbat yang boleh menghalau syaitan keluar daripada hati kita. Kalau tidak, selama itulah syaitan berada. Baik kita tengok orang jahil ke, orang alim ke, tetap ada sifat yang tak baik. Orang jahil ada sifat dengki, khianat, tamak. Orang alim ada sifat takabur, riya, ujub. Ini kata Imam Ghazali dan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kita tidak keluarkan syaitan ini dalam diri kita, maka selamanya kita akan ada sifat-sifat yang tidak baik. Orang kondisi, marah kita. Orang nak naik, kita nanti tarik dia. Sampai terlontek keluar dia, bawah dia naik. Ramai dalam masyarakat kita tengok begini. Kenapa? Kerana tasawuf tidak ada. Tasawuf mengajar kita bersifat sederhana, bersifat qanaah, cukup, bersifat zuhud, tidak terlalu cinta kepada dunia. Tetapi dunia mengajar kita macam-macam. Ada saya sebut nama Pak S. Bono, Robert Kiyosaki, ajar kita macam-macam. Azizi ajar apa? Apa yang dia ajar kita? Bagaimana nak apa? Nak dapatkan kekayaan itu dengan cara yang baik. Jadi mesti kalau berdoa kepada Allah Ta'ala, mesti smart. Smart, S-M-A-R-T. Smart, spesifik. Ya Allah, ya Tuhanku, Masjid I250, warna hitam, tahun 2015. Spesifik. Nanti dia kata imam-imam dalam bayan akan mudah. Ini memang betul. Ini the law of attraction. Kalau kita belajar business, the law of attraction begitu. Dia ajar kita. Apa yang kita nak, kita tulis, kita sebut, kita cakap, nanti dia akan datang kepada kita. Tetapi kalau kita tak imbangi dia dengan ilmu tasawuf, maka kita akan jadi manusia yang sama. Kita akan ambil harta orang, kita akan ambil orang punya. Tak kisah. Tak ada sini, kita kampung kita ambil kampung orang. Tak ada kampung, negeri orang. Tak ada negeri orang, negara orang. Luar pun tak apa. Asalkan apa. Cara macam mana? Tak kisah. Itu kerana kecintaan kepada hubud dunia. Nah, yang ada dalam diri, kita tidak ada sifat qanaah ataupun zuhud. Lalu ilmu tasawuf mengajar kita, bukan maknanya kita belajar tasawuf kita tolak dunia. Tidak. Kita berpegang kepada Quran, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Carilah apa yang Tuhan beri kepada kamu untuk akhirat, tetapi jangan lupa hafal kamu di dunia. Maknanya dalam kita mencari akhirat, jangan lupa cari dunia. Sebab dunia ini juga membawa kepada akhirat. Kita nak pergi masjid, kena naik motor, naik kereta, kena pakai baju, pakai jubah, pakai kopiah. Itu semua dengan duit. Money is not everything, but everything is money. Ada putih dia betul. Contoh mana? Kalau pandu tu, kalau tak pandu macam tak betul tu, pronunciation dia lah. Betul, duit bukan segalanya. Tetapi segalanya sekarang memerlukan duit. Apalagi dalam keadaan sekarang, nilai masa wang duit jatuh. Berapa ni? 4.2. 4.4 kan sampai orang viral pergi ambil gambar dekat money changer sampai kat ringgit macam COA. Sama dekat COA tu apa? Semuanya dia cakap bawah senang kita tak laku. Tu orang yang datang dari situ. Jadi tengok kan dekat apa ni, dekat kayu kat Ampang tu money changer. Betul. Ringgit Malaysia POA. P apa? Order on application. P apa? Baik. Orang pasal lagi dah, orang kita kat bank. Saya tidak luar bank. Hari ini dia masuk. Jadi maknanya kesimpulannya, ilmu tasawuf ini sangat penting untuk membentuk peribadi kita menjadi manusia yang lebih bersyariat.
lebih baik syariatnya, lebih baik akidahnya, dan lebih baik akhlaknya. Sebab itu tujuan Nabi kata. Wama arsalna apa itu illa liyuta'ani dinillah. Nabi itu diutuskan untuk ditaati. Dan Nabi kata aku tidak diutuskan melainkan diutuskan 5 akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebab Islam ini adalah akhlak. Kalau orang Islam tak ada akhlak, rosak juga. Penutup ceritanya seorang wanita yang siangnya berpuasa, malamnya dia mulai. Bila mati, dilapor kepada Nabi. Nabi kata wanita itu ahli neraka. Orang bertanya, mana mungkin ya Rasulullah? Siang dia puasa, malam dia mulai, tapi ahli neraka. Nabi kata mulut dia tak boleh tutup macam mulut tempayang. Dia menyakiti jiran-jiran dia. Maknanya akhlak. Kita semayang itu kita dengan Tuhan. Mulut ini dengan manusia. Puasa kita dengan Tuhan kerana puasa kita dengan manusia. Maka hablum minallah wa hablum minas, dua-dua mesti selari, mesti align. Kita boleh satu betul, satu salah. Inilah ajaran Islam mengajar kita supaya menjadi manusia yang baik, yang ada akhlaknya, ibadahnya semua sekali. Wallahu a'lam. Tak ada soalan ini. Kalau ada yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.